Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya. Hendaklah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla kepada kita dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana kata di para ulama Islam, tidak ada perkara yang baik kecuali semuanya telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perkara-perkara yang buruk kecuali semuanya telah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari ini 27 Rabiul Awal 45, kita dalam suasana kita membincangkan tentang hubbun Nabi, cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh dunia orang bercakap tentang keindahan Islam, tentang rahmatan lil alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat kepada alam. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, iaitulah mereka telah dibantai oleh puak-puak Yahudi yang jahat. Maka semua umat Islam di seluruh dunia bangkit, bersolidariti, berukhuwah, berta'awun untuk menyatakan cinta kita, sayang kita kepada umat Islam. Di mana saja kita berada, jauh atau dekat, tidak menjadi halangan jarak, tidak menjadi halangan perbezaan negeri, tetapi kita duduk atas satu landasan yang besar, iaitulah landasan mencintai saudara Islam kita. Maka para jemaah sekalian, kita diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umat Islam. Orang yang paling utama sekali dicintai iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba menelusuri beberapa peristiwa yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana mereka tunjuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita, mengulang kaji sejarah, menyemak balik apa yang ada, kita juga akan meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim. Al-Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi mengatakan, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh mereka daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Maka pada saat itu, seorang sahabat yang rapat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah mengisytiharkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah lebih saya sayangi melebihi diri saya sendiri. Jadi para jemaah sekalian, bila kita lihat kenapa para sahabat yang terawal yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat didikan daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka
tidak ada orang yang mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kecuali apabila dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tazkirah tadi saya sebut dua syarat untuk sesuatu amalan kita menjadi salih dan dua syarat untuk amalan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu yang pertama, kita lakukan amalan itu semata-mata kerana Allah. Syarat yang kedua, apabila kita lakukan amalan itu mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu benar-benar menyayangi Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Tak mungkin ada orang kata dia nak ikut Allah tapi tak mau ikut Nabi. Ada sekumpulan manusia di atas dunia ini, dia panggil Quraniyun. Ni kumpulan di negara Arab dan sebahagian daripada negara lain. Satu kumpulan nama dia Quraniyun, dia kata dia nak pakai Quran je sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Muhammad itu manusia. Mari tempat kita, dia panggil kumpulan anti hadis. Satu kumpulan lagi. Kumpulan yang sebaliknya pula mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sebagai manusia rasul. Dia kata Nabi itu juga sebagai Tuhan. Maka ini golongan yang melampau kiri kanan. Bagi kita pendukung Ahlus Sunnah yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaatul muslimin, sudah pasti kita mengatakan Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitulah hamba Allah Taala dan Rasul. Bila kita syarat, Nabi kata fattabi'uni, ikut aku, maka ketika itulah barulah kita punya amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, barulah amalan kita menjadi soleh. Maka para sahabat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab puncanya kerana Nabi lah menjadi sebab mereka dapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka daripada kegelapan syirik, kegelapan jahiliyah kepada cahaya iman, daripada kedudukan yang terumbang-ambing tanpa panduan menjadi seorang manusia yang beriman, yang patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah seorang tokoh pemikir Islam, Syekh Ibn Rajab rahimahullah, mengatakan laula risalatu Muhammad, kalaulah tidak ada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasyaya, penduduk di Iraq Majusi akan menyembah api selama-lamanya. Penduduk Syam dengan Mesir, pengikut Nasara, akan menyembah Nabi Isa. Penduduk di semenanjung tanah Arab akan menyembah berhala. Maka datangnya baginda Nabi SAW membebaskan mereka daripada mengabdikan diri kepada makhluk, hanya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana gaya mereka, bagaimana cara mereka menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa yang berlaku. Seorang sahabat yang sangat setia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dekat Kaabah. Datang pobok Quraisy cekik tekuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar keseorangan datang, telah menyentap, menarik tangan Quraisy, menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca Al-Quran. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kamu nak bunuh orang ini, dosa dia hanya kerana dia mengaku Tuhan aku ialah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sedangkan dia sudah bawa hujah-hujah yang nyata daripada Tuhan kamu. Surah Ghafir ayat 28. Selepas daripada itu, Quraisy pukul Sayyidina Abu Bakar sehingga dia pingsan. Bila dia sedar daripada pingsan, apa yang ditanya oleh Abu Bakar? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya, apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat mengatakan, huwa bi khair, dia dalam keadaan selamat. Katanya Abu Bakar, alhamdulillah, aku tak akan sentuh makanan ini sehingga aku pergi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan bagaimana sikap mereka dalam menyatakan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Suatu lagi kisah yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan seorang laki-laki yang menyayangi seorang yang lain tetapi level dia, darjat dia tak sama dengan orang tu?" Maksudnya dia menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita manusia biasa, sudah pasti tak sama dengan taraf level Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawapan yang mantap. Jawapan inilah yang kita rasa kita nak dengar. Jawapan inilah yang kita ada harapan untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang dia sayang. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita nyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu tunjuk beberapa bukti. Satu risalah yang telah saya beri kepada masyarakat, tajuk dia 10 bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh semak berapa peratus kita ada. Manakala kita dapat 10/10, alhamdulillah. 9/10, alhamdulillah. 5/10, tingkatkan biar naik taraf. Jadi takkanlah kita kata 5 sudah banyak. La. Bagaimana para sahabat apabila mereka berhadapan dengan keadaan situasi yang sebegini? Kita tengok satu lagi kisah. Kata Anas radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila kiamat? Kalau orang tanya kita bila kiamat, mungkin kita marah. Engkau tahu kan kiamat tak ada siapa tahu. Nabi pun tak tahu tarikh. Disebut oleh para pendakwa, yaumun bila tarikh. Kiamat suatu hari tanpa tarikh. Hari tahu, semua kita tahu hari kiamat, hari Jumaat. Tarikh, wallahu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Nabi tak jawab soalan sahabat. Nabi kita terus salat. Falamma qada salatahu, apabila selesai daripada salat, faqal. Rupanya Nabi dengar soalan sahabat tadi. Sahabat lain ingat Nabi tak dengar. Ada yang mengatakan boleh jadi Nabi tak nak layan soalan begini. Lepas salat Nabi tanya, "Aina sa'il?" Siapa yang tanya tadi? Faqama rajulun. Yang bertanya tadi terus menjawab, "Ana ya Rasulullah, saya." Maka Nabi tanya soalan balas, "Ma'adatta laha?" Kalau kamu tahu kiamat, apakah persiapan yang kamu buat? Allahu Akbar. Bagaimana para jemaah sekalian? Kita sekarang ini sudah tahu kiamat. Tak ada orang tak tahu kiamat. Tapi apakah persiapan? Itu Nabi tanya sahabat ini, "Ma'adatta laha?" Apa persiapan yang kamu buat? Faqala rajulun. Sahabat ini dia tak akan jawab dengan jawapan main-main. Dia jawapan ikhlas. Dia kata, "Ya Rasulullah, persiapan saya tak besar. Tak banyak solat sunat, tak banyak puasa sunat. Tetapi inni uhibbullaha wa rasulah. Persiapan besar saya mencintai Allah dengan Rasul." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang dia sayang. Wa anta ma'a man ahbabta, engkau akan dibangkit bersama dengan orang-orang yang engkau sayangi. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Aku menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar, sayang kepada orang sahabat-sahabat Nabi. Aku mengharapkan aku bersama dengan mereka." Kita juga akan berkata sedemikian. Kita sayang kepada Rasulullah, sayang kepada para sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan mereka. Kisah yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha cerita, seorang sahabat ini terlalu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk di rumah, kalau aku teringatkan Nabi, terus dia keluar dari rumah dia pergi ke masjid. Dia tengok Rasulullah sallallahu sihat, tengah duduk solat, tengah duduk zikir, tengah duduk kuliah. Dia balik tenang. Tetapi semalam dia kata, "Aku tak boleh tak tenang. Bila aku teringat apabila aku mati, Rasulullah SAW juga wafat. Bangkitnya kiamat, sudah pasti Rasulullah SAW akan berada di syurga di peringkat yang tinggi. Kami manusia biasa ni entah duduk di mana.
Dia luah perasaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini yang menyebabkan saya tak lena tidur. Bila sampai di syurga esok, aku tak tahu Rasulullah di mana. Di manakah tempat saya? Tuan-tuan, para jemaah boleh bayangkan, takkanlah Nabi nak jawab, respon begitu saja. Rasulullah tak terus jawab. Baginda menunggu datangnya Jibril alaihi salam memberi jawapan. Maka turunlah ayat Quran surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla di akhir esok bersama dengan golongan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka dari kalangan nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan bersama dengan mereka di akhir esok. Maka sahabat ini bergembira, kita juga hari ini insya-Allah kita bergembira dengan jaminan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua, para jemaah, orang-orang yang kita sayangi, isteri dan anak-anak kita letakkan dalam kawasan orang-orang yang menyintai Islam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkit oleh Allah Taala bersama dengan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Di awal tadi kita dengar bagaimana sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita akan dengar Rasulullah sallallahu mencintai kita. Oleh kerana hari ini solidariti kita bersama dengan Palestin, maka kita juga menyatakan bahawa Palestin adalah negara umat Islam yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari Mekah, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati sekitarnya. Kenapa dikatakan Palestin bumi berkat? Sebab di sana terkumpulnya nabi-nabi Bani Israel, terkumpul di sana. Daripada Nabi Ibrahim, anak dia Ishaq, Yaqub itu ialah bapa kepada Bani Israel. Kemudian datang Nabi Musa, Yusha, dan beberapa 10 lagi nabi, sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya berkumpul di Palestin. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam, yang dibawa oleh bapaknya Ibrahim, letak di Mekah, membangun negara Mekah, kemudian Nabi kita salah dilahirkan di bumi Mekah. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Palestin, menjadi kewajipan kepada kita mesti mengenali mereka. Apabila kita menyingkap kembali sejarah bumi Palestin, kita dapat menyaksikan pelbagai kisah duka dan pertumpahan darah yang berlaku di sana. Sejak pendudukan haram Zionis Israel di bumi Palestin bermula tahun 48, selama 75 tahun rakyat Palestin saban hari ditindas, tenang seketika bergolak balik. Biasanya kalau kita tengok dalam sejarah setahun dua mutakhir ini, biasanya di akhir Ramadan tempat mereka membantai Palestin. Tapi sekarang ini banjir, dia panggil Taufan Al-Quds, banjir awal di Palestin. Maka kita sebagai rakyat Islam di mana saja berada, kita kempen memperingatkan bahawa seluruh umat Islam mesti memberi sokongan kepada sahabat-sahabat kita, solidariti bersama dengan mereka. Yang pertama sekali, jangan lupa kita berdoa dalam solat kita.
Sama ada kita solat seorang ataupun solat berjamaah, dia panggil qunut nazilah ataupun solat seorang-seorang. Dan jangan lupa kita juga memberi bantuan keuangan kepada umat Islam di sana melalui kemampuan setakat mana yang kita ada. Mudah-mudahan kalau kita mati esok, kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kamu buat kepada sahabat-sahabat kamu di sana ditindas. Kita mengatakan tak putus-putus doa kami kepada mereka, tidak putus-putus kami juga mengholorkan bantuan setakat yang kita mampu. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Pada hari Jumaat dan hari-hari lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.